Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى أما بعد. Segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama di dalam majlis ilmu dalam pembacaan dalam kitab hadis 40 bagi Al-Imam Muwahhidin Syarafu An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa qad sallallahu ruhahu wa nafa'ana bi ulumihi insyaallah. Pada hari ini kita akan sambung pada hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34. Dan sebelum ini kita dah sebut hadis yang ke-33 dan kita ulang secara ringkas hadis ke-33 yang membicarakan tentang la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan dan juga mendatangkan kemudaratan kepada orang lain selain daripada dirinya. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita beramal dengan hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebelum ini, hadis 33 itu, untuk tidak kita memudaratkan diri kita. Kita sayangi diri kita, kita jadikan diri kita ni orang-orang yang mempunyai harga diri dan Allah Ta'ala telah pun memelihara diri kita. Seharusnya kita menjaga diri kita, mencintai diri kita kerana itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kita tidak memudaratkan daripada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan percakapan kita, dengan perbuatan kita, dengan tulisan kita. Dan di akhir zaman ni banyak benda-benda yang merosakkan hati manusia, yang mana banyak menyakiti manusia dengan lisan dan juga percakapan dan juga daripada tulisan dan juga daripada perbuatan. Maka seharusnya kita menghindari daripada ada perangai-perangai seperti itu, kerana orang yang menyakiti daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi mudarat, itulah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita dalam hidup dan dunia ni tak mampu nak bagi manfaat kepada orang lain, maka jangan bagi mudarat. Itu saja. Kalau kita tak mampu nak bagi manfaat, kita jangan bagi mudarat kepada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah hadis yang ke-33 itu kita dapat mempelajarinya walaupun ringkas, akan tetapi kita dah sebutkan beberapa daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga hadis yang disebutkan tentang daripada hukum dakwah dakwi, kita dah sebutkan sebelum ni, mudah-mudahan kita amalkan insya-Allah taala. Jadi pada hari ini kita akan sambung di dalam hadis 34. Hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 iaitu bertajuk taghyir al-munkari faridatun. Iaitu menukar kemungkaran, mengubah kemungkaran itu salah satu fardu. Taghyir al-munkar faridah, ianya merupakan salah satu daripada kefarduan. Iaitu mengubah kemungkaran itu salah satu kewajiban. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah pun bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful imani. Rawahul Muslim. Nabi SAW bersabda, aku telah mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda. Kita tak sebutlah tentang sejarah Abi Sa'id Al-Khudri. Sebelum ni kita dah pun sebut tentang sahabat yang agung ini. Jadi kita teruskan
Hadis ini disebutkan oleh Sa'id Al-Khudri, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a, siapa yang melihat. Melihat begitu juga makna alima, mengetahui. Siapa-siapa yang melihat dan begitu juga mengetahui. Mengetahui yang macam mana? Mengetahui sama ada orang beritahu kepada kita. Ataupun kita tengok pada CCTV, ataupun kita tengok kita mengetahui dengan kadar alamat-alamat tertentu ada sesuatu kemungkaran, contohnya dibina sesuatu tempat yang untuk pesta maksiat, kan? Maka dilihat itu maksudnya juga dengan kita mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan. Man ra'a minkum mungkaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat daripada kalangan kamu akan satu kemungkaran, yakni sesuatu yang diingkari oleh syarak. Sesuatu yang mungkar ni maksudnya apa? Sesuatu yang diingkari oleh syarak. Syarak mengharamkannya. Maksudnya apa? Apabila kita tengok benda tersebut memang kita tahu haram hukum dia. Dan juga syarak mengharamkannya. Dan syarak menegahkannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat ataupun mengetahui satu kemungkaran yang mana syarak telah mengharamkannya, falyughayyir biyadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah seorang itu mengubah. Mengubah maksudnya ayyuzilahu, hendaklah seorang itu menghilangkannya. Mengubah maksudnya menghilangkan kemungkaran tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyadihi, dengan tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, bila kita tahu satu kemungkaran, bila kita lihat satu kemungkaran dengan kepala mata kita ataupun kita mengetahui dengan ilmu kita, dengan beberapa tanda, kita tengok ada majlis-majlis maksiat, ada benda-benda yang dilakukan seorang hamba Allah yang mana melakukan kemungkaran, maka kata ulama, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengubahnya dengan tangan kita. Dengan tangan kita, yang dimaksudkan di sini tangan maksudnya sama ada dengan tangan yang hakiki. Kita ubah. Semisalnya kita tengok macam majlis-majlis yang lorah. Kita tutup dengan tangan kita, tak bagi orang masuk. Kita halang mereka supaya majlis maksiat tersebut itu dibatalkan. Kan? Ataupun maksud daripada tangan di sini adalah kekuasaan seseorang. Sama ada dia adalah pemimpin, sama ada dia adalah ketua negeri, ataupun dia adalah daripada ketua kampung, ataupun dia adalah Muslim yang ammah. Orang Islam yang umumnya. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Siapa yang berkuasa, yakni dia ada mempunyai kekuasaan, sama ada dia bercakap, sama ada dia mengubah dengan tangannya tersebut, dengan kekuasaannya, maka wajib untuk dia. Maka kalau dia mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib untuk dia itu, dia wajib untuk dia mengingkari perkara kemungkaran tersebut. Itu sekiranya kalau tidak ada orang yang lain mampu untuk mengubahnya kecuali dirinya. Contohnya dalam satu kampung ni, dia seorang saja yang kalau mengubah hanya satu kemungkaran, semua akan taat, semua orang akan ikut dia. Dia seorang saja. Tapi dalam kampung ni, kalaulah tiba-tiba dalam kampung ada 2, 3, 4 orang, maka kata ulama dia tidak wajibul aini, dia tidak lagi digelar sebagai wajibul aini ataupun fardu ain, tetapi dia anggap sebagai fardu kifayah. Sebab apa? Sebab ada orang juga lain mampu mengubahnya. Contohnya, ada ketua kampung mampu mengubah, dia boleh mampu mengubah. Tetapi ada imam juga mampu mengubah. Kemudian ada lagi orang-orang lain yang berkuasa yang mampu mengubah. Maka kata ulama, hukum ni jatuh kepada fardu kifayah. Maka salah seorang daripada yang saya sebutkan tadi itu mesti bertanggungjawab, mesti untuk mengubah dengan tangannya, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sekiranya kalau tak ada orang, tak ada siapa-siapa pun yang mana boleh mencegah kecuali diri dia saja yang boleh mencegah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk dia mencegah dan memberhentikan perkara kemungkaran tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Dan maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni, falyughayyir biyadihi, di sini juga kita kena faham dengan konteks hadis ni dengan sebenar-benarnya.
Maksud daripada Nabi SAW di sini juga, maksudnya mengubah dengan tangan adalah walaysa lahu tajassus wal bahthu wal iqtihamu daur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah tidak boleh buat 3 perkara ni. Yang pertama, maksudnya dengan tajassus. Tajassus ni maksudnya kita mengintip. Mengintip. Maksudnya apa? Kalau kita tengok ada macam kita syak, ada orang ni buat maksiat tapi tak nampak pun. Tapi kita saja pergi mengintip. Maksudnya mengintip di sini apa? Kita pecah rumah dia, masuk rumah dia. Maka ini haram perbuatan, tak boleh. Nampak tak? Dia tak boleh dipanggil tajassus dan perkara ni haram. Dia mesti dalam keadaan sekiranya kalau mempunyai ilmu dan melihat dengan kepala mata kita. Kan? Sebab itu ulama berfatwa. Kan, kalau yang pergi rush rumah orang ni, tuan-tuan dan perempuan, tiba-tiba kalau tanpa ada izin, maksudnya tanpa ada dalam keadaan dia memang nampak kemungkaran tu ataupun dilihat oleh orang lain, maka tak boleh masuk terus. Haram hukum dia. Sebab ini dipanggil tajassus, tuan-tuan dan perempuan. Kan? Wal bahthu, dan tak boleh mencari-cari saja, nak selongkar saja-saja. Nampak tak? Maka ini tidak boleh, tuan-tuan dan perempuan. Maka itu kata para ulama. Contohnya seperti satu rumah yang kita rasa macam ada orang berzina dalam dia. Padahal kita tak nampak dan orang lain pun tak nampak dan tak ada tanda-tanda pun. Kan, tiba-tiba dia saja tengok orang ni baru pindah rumah, dia pergi serbu terus masuk. Apa hukum dia? Berdosa orang ini. Nampak tak? Nak amar ma'ruf pun kena ada ilmu, tuan-tuan dan perempuan. Maka tidak boleh seorang itu terus tajassus, tuan-tuan dan perempuan. Kecuali kata para ulama, sekiranya fa in akhbarahu thiqatan. Thiqatun. Fa in akhbarahu thiqatun, sekiranya kalau seorang yang dipercayai itu telah pun beritahu kepada dia, aku nampak dengan kepala mata aku ada lelaki masuk rumah perempuan ni. Nampak tak? Maka ketika itu dia kata apa? Maka hendaklah seorang itu mengubahnya, iaitu mestilah seorang tersebut itu terus boleh untuk menyoal orang tersebut itu ataupun mencari lelaki tersebut. Sekiranya kalau ada orang nampak. Tapi kalau saja-saja, maka itu tidak diperbolehkan, tuan-tuan, di dalam syarak, tuan-tuan dan perempuan. Maka itu disebutkan di dalam syarah, tuan-tuan dan perempuan. Sekiranya kalau tak ada orang yang beritahu, tuan-tuan dan perempuan, maka tak boleh lah. Nampak tak? Zaman sekarang ni ada zaman CCTV, ada CCTV, maka kita boleh guna CCTV. Kita ulang balik, betul tak ada lelaki masuk? Barulah kita pergi serbu. Tapi kalau kita nak terus serbu, maka ini syarak mengharamkan. Islam tak menggalakkan macam tu, tuan-tuan dan perempuan. Maka ini tidak diperbolehkan, tuan-tuan dan perempuan. Maka itu disebutkan. Dan itu yang pertama, kalau ada orang beritahu. Yang kedua, sekiranya ada alamat-alamat tertentu. Ada alamat tertentu. Semisalnya ada nampak terzahir alamat-alamat tertentu yang mana kalau mungkin selipar ke apa ke dan sebagainya, tanda-tanda yang memang ada lelaki di sebalik rumah tersebut bersama dengan perempuan tersebut berkhalwat di dalam rumah, maka ada tanda-tanda ni tak ada orang beritahu, maka ini juga boleh untuk kita tajassus ketika itu, untuk kita melihat ke dalam rumah tersebut. Sebab apa? Sebab kita nampak ada bukti-bukti, sama ada baju ke, sama ada apa-apa jenis kereta ke dan sebagainya, maka ketika itu barulah boleh untuk kita ini untuk memasuki rumah tersebut itu. Tetapi zaman sekarang ni pun kita tak boleh serbu semacam tu saja, kan? Sebab kita pun ada undang-undang sivil yang zaman sekarang ni, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita pergi serbu, maka dia pula boleh saman kita. Kan? Jadi macam mana? Call lah. Telefonlah kita penguatkuasa ke, kan? Ataupun Jabatan Agama Islam ke, ataupun beritahu imam dulu ke yang berkuasa kat situ, kemudian dia report polis, barulah polis datang bersama-sama untuk serbu. Itu tindakan yang bijak, tuan-tuan dan perempuan. Kan? Jadi tindakan yang tak bijak tu, dia nak mencegah kemungkaran, lalu dia pun masuk, tuan-tuan dan perempuan, dia serbu, dia pecah pintu dan sebagainya. Tak pasal-pasal kena saman, tuan-tuan dan perempuan. Sebab apa? Niat dia itu, dia dituduh di atas menceroboh pula. Kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan perempuan, kita ikut kesesuaian zaman lah. Ikut kesesuaian zaman, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau ada tanda-tanda
dan kemudian ada orang beritahu memang yang dipercayai orang itu. Kalau tak dipercayai yang jenis kuat bohong, janganlah kita dengar cakap dia. Nampak tak? Dia memang kita tahu dia ni memang suka bohong. Lalu kita pergi dengar cakap dia, kita pergi geledah rumah orang. Tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan, itu dipanggil tajasus dan haram hukumnya tuan-tuan dan perempuan. Sebab Allah Ta'ala firman dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, wala tajassasu. Dan janganlah kamu itu menyelidik. Dalam keadaan kamu mengintip. Maka ini diharamkan, tidak boleh tuan-tuan dan puan. Satu kisah tentang Sayyidina Al-Khattab. Satu ketika itu Sayyidina Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ni, dia ni juga merupakan orang yang sangat fikir tentang amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi satu malam Sayyidina Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tu, dia itu pusing seluruh di Madinah, di kota Madinah tu, kawasan-kawasan perumahan Sayyidina Al-Khattab, maka dia pusinglah satu Madinah tersebut. Maka apabila dia pusing, tiba-tiba dia dengar seorang lelaki, dengar suara seorang lelaki yang sedang muntah. Dan tengok lelaki tersebut itu sedang memegang botol arak, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Maka ketika itu Sayyidina Umar Khattab pun mengatakan, ya udwallah, wahai musuh Allah subhanahu wa ta'ala, azananta anna Allah yasturuka wa anta ala ma'asiyatihi. Apakah kamu menyangka Allah Ta'ala itu akan menutup aib kamu, sedangkan kamu berterusan buat maksiat macam ni? Allah pasti buka aib kamu. Kan? Maka lelaki tersebut dia kenal itu Sayyidina Umar Khattab. Lalu dia pun mengatakan kepada Sayyidina Umar Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la ta'jal. Jangan kamu ini bersegera menghukum aku, dia kata. Fa in kuntu asaitullah fi wahidatin. Sesungguhnya aku ini bermaksiat pada Allah, aku dalam keadaan berseorang-seorangan. Tak ada siapa tahu, dan aku bermaksiat pada Allah ni dalam keadaan aku tidak mengganggu siapa-siapa pun. Nampak tak? Faqad asaitahu wa anta fi thalatha. Faqad asaitahu, sedangkan engkau ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau ini bertiga orang. Maka ketika itu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu dia ada beberapa daripada sahabat-sahabat yang lain. Tahu, daripada pengawal-pengawal dia ikut sekali Sayyidina Umar Khattab, 3 orang ketika itu. Kan? Mengatakan, kenapa, kata Sayyidina Umar Khattab, mengapa kamu mengatakan macam tu? Kan? Kata lelaki tersebut, bukankah kamu tak melihat ataupun tak bacakah kamu di dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Janganlah kamu ini menyelidik. Yakni janganlah kamu ini suka-suka untuk menyelidik masuk kepada rumah seseorang, tuan-tuan. Kerana Sayyidina Umar Khattab bila dia dengar suara lalu dia terus masuk, tuan-tuan dan perempuan. Tengok lelaki tersebut memang minum arak, tuan-tuan dan perempuan. Wa ataital buyuta min zuhuriha, dan Allah Taala telah pun menyebut di dalam Al-Quran. Lelaki ni pandai juga. Dia kata Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran supaya kita datang kepada rumah orang itu daripada depan, bukan daripada belakang. Sayyidina Umar Khattab ni dia masuk daripada pintu belakang, tuan-tuan dan perempuan. Wa aqad amarana Allah bi ityaniha min abwabiha, dan Allah Ta'ala juga perintahkan untuk kita bila datang rumah orang masuk daripada pintu. Nampak tak? Wa dakhalta ghaira baitika min ghairi an tasta'zina wa qad amarana Allah bi dzalik. Sedangkan kau wahai Amirul Mukminin, kamu masuk dalam rumah selain daripada rumah engkau tanpa engkau meminta izin langsung pun. Sedangkan Allah ada perintah untuk kita buat macam tu, untuk memberi izin. Maka Sayyidina Umar Khattab terus tercengang apa yang dikatakan lelaki tersebut. Kata Sayyidina Umar Khattab, sadaqta. Betul lah apa yang kau katakan wahai fulan. Nampak tak? Wastaghfir lana. Dia kata, dan mintalah dan mintalah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kami juga. Sayyidina Umar Khattab minta lelaki tersebut berdoa pada Allah agar kami diampunkan. Maka lelaki tersebut mengatakan, ghafarallahu lana walaka ya Amirul Mukminin. Moga-moga Allah mengampunkan dosa aku juga, dan juga Allah mengampunkan dosa engkau wahai Amirul Mukminin. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hal indaka min khairin in afauta anka. Dia kata apa? Wahai kepada lelaki tersebut, Sayyidina Umar Khattab mengatakan, hal indaka min khairin in afautu anka. Apakah kamu nak jadi baik sekiranya kalau aku maafkan kamu? Maksudnya kalau kamu tinggalkan maksiat ni, kamu aku maafkan kamu, aku tak bawa kamu ke pengadilan, aku lepaskan kamu,
Aku tak marah kepada kamu dan aku maafkan kamu. Dan kemudian kamu nak melakukan kebaikan, maksudnya kamu nak berubah tak? Maka katalah kita sebut na'am. Ya, aku akan berubah. Wallahi ya Amirul Mukminin, ya demi Allah wahai Amirul Mukminin, sekiranya kalau kau mengampunkan aku, nescaya aku tidak akan kembali melakukan maksiat ini selama-lamanya. Maka Sayyidina Umar Khattab pertinggalkan, maka lelaki tersebut itu langsung sampai bila-bila dia tak minum arak. Ini hikmah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah kalau kita orang panggil nak mengintip pun ada alamat-alamat yang tertentu sahaja. Nampak tak? Yang kita dah sebutkan tadi tuan-tuan, barulah boleh untuk kita itu serbu masuk untuk mencegah kemungkaran tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali, disebut dalam syarah. Kata Imam Al-Ghazali, la yajuz istiraku sam'i. Istiraku sam'a ala dari daru li yusma' sauta al-awtar. Wala dukhulu fiha li ru'yatil ma'siyah illa an tadhhara zuhuran ya'rifuhu min man huwa kharij ka sautil alati wal lahwi wasukara. Kata Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan tidak harus, yakni tidak halal, tidak diperbolehkan untuk seorang itu untuk mencuri-curi dengar dalam rumah seseorang sehinggalah untuk mendengarkan sama ada muzik-muzik yang lara. Jadi ulama-ulama dulu mereka mengharamkan gitar, mereka mengharamkan benda-benda yang seperti al-autar. Al-autar ni alat-alat muzik yang lara, yang mana memang tersebut dihukum sebagai mungkar. Sepertinya Gaza dan sebagainya kan. Maka ada ulama berkhilaf pada dia lah. Kita nak sebutkan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ulama 4 mazhab memang mereka memegang haram. Mereka memegang haram tuan-tuan dan puan-puan. Kerana zahir hadis yang sahih menyatakan haram akan daripada mainan yang bertali, alat muzik yang bertali tuan-tuan dan puan-puan. Maka kata Imam Ghazali, haram untuk kita saja-saja nak dengar. Dan begitu juga tak boleh, kata Imam Ghazali, wala dukhulu fiha li ru'yatil ma'siyah. Tak boleh dan tidak diharuskan, tidak boleh, haram hukumnya bagi seorang yang nak masuk rumah itu untuk melihat kemaksiatan yang dilakukan tuan-tuan dan puan-puan. Illa, kecuali an tadhhara zuhuran ya'rifahu. Kecuali apabila sudah terzahir. Apabila telah terzahir seperti suara alat muzik itu tersebut ataupun melihat orang-orang yang sedang mabuk dan memang zahir, maka ketika itu barulah boleh untuk kita masuk. Nampak tak? Kalau saja-saja nak masuk tuan-tuan dan puan, maka itu tidak boleh. Jadi kita kena tahulah hukumnya tuan-tuan dan puan. Jadi kadang-kadang kita ni nak ambush orang, kita ni nak serbu orang-orang yang buat maksiat tuan-tuan dan puan, tapi kita tak ada hikmah untuk kita serbu tersebut, maka orang semakin jauh. Orang akan nampak Islam ni semakin teruk dan semakin teruk yang menyebabkan orang semakin jauh dengan Islam tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita serbu orang maksiat kan, jangan kita terus menghukum dia, jangan kita marah dia, kita maki dia kan. Maka ada setengah orang kalau ditangkap orang buat maksiat, dia maki, dia pukulnya orang tersebut tuan-tuan dan puan kan. Maka ini salah satu kesalahan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita cegah kemungkaran dengan kemungkaran, tak boleh. Nampak tak? Kita cegah kemungkaran tapi kita cegah dengan kemungkaran. Kemungkaran macam mana? Kita memukul orang, kita mencaci orang, tak boleh. Kan? Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Maka kata ulama, disebut dalam syarah juga, wa innama yajibu izalal munkar biyad idza lam yakhaf ala nafsihi dararan. Dan begitu juga wajib untuk mengubah satu kemungkaran, membuang satu kemungkaran itu dengan tangannya sekiranya dia tidak takuti ke atas dirinya satu kemudaratan. Kalau datang kemudaratan, yang contohnya dia tengoklah kan, ada orang yang mana dia tengok satu kemungkaran, orang tu dia tengah minum arak. Lalu dia pun datang nak tegur. Tapi dia fikir balik, kalau dia tegur, takut-takut orang ni gangster, dia pukulnya sampai mati kan, problem juga. Jadi kata ulama, maka ketika itu tidaklah diwajibkan, bal yusannu, bahkan disunatkan. Ketika itu sunat saja. Ketika itu dah tak wajib lah ketika itu. Nampak? Sebab apa? Sebab datang kemudaratan kepada diri kita tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Begitu tuan-tuan dan puan. Tetapi sekiranya kalau dia menyangka tidak ada kemudaratan, wajib untuk diselamatkan.
Wajib untuk diselamatkan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi tak boleh kalau kita biarkan kemungkaran itu serta-merta biarkan saja. Kalau kita tengok kemungkaran tersebut, bahkan kalau kita mampu dan tidak datang mudarat kepada kita, tegur. Nampak tak? Kita ubah dengan tangan kita tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, kalau kita nampak ada orang kena rompak dan kita tahu kita boleh lawan perompak tersebut tuan-tuan dan puan-puan, wajib untuk kita lawan. Kalau kita tengok perompak tu tak senjata dan kita boleh lawan dia, maka lawan. Hari ni kita tengok ramai orang bila nampak perompak, dia biarkan saja. Sedangkan kalau ada orang tu pun tak ada senjata apa, maka dia biarkan saja tuan-tuan dan puan. Maka ini tidak boleh. Itu satu kemungkaran yang kalau kita yakin benda tersebut tidak memudaratkan berdiri kita, maka kita wajib menukarkannya tuan-tuan dan puan. Maka itu disebutkan tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi dalilnya yang tak boleh, maksudnya kalau kita nampak kemungkaran, yang kemungkaran tu kalau kita ubah dengan tangan kita menyebabkan kita ini musnah, menyebabkan kita ni mudarat, maka tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala juga menyarankan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita terdahulu. Allah Ta'ala sebut, wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu di dalam kemungkaran tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam kemusnahan. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kemusnahan. Jadi kalau datang mudarat kepada diri kita, maka ketika itu dah tak wajib dah, tetapi sunat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita sedaya upayalah untuk kita cuba sama ada dengan minta bantuan orang lain dan sebagainya. Maka itu kata para ulama, itu wajib. Kalau kita minta bantuan orang lain supaya perempuan tersebut diselamatkan, orang tersebut diselamatkan, maka ketika itu wajib untuk kita memberitahu kepada orang-orang lain agar orang lain yang mampu untuk memberhentikan penjenayah tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Ini nampak kemungkaran, biarkan saja tuan-tuan dan puan. Jangan begitu tuan-tuan dan puan-puan. Disebutkan juga, tetapi ulama-ulama salaf disebut dalam syarah. Ulama-ulama salaf, mereka tuan-tuan dan puan-puan, yata'arraduna li'izadilati wa la yubaluna bil akhtar. Ulama-ulama salaf ni, mereka itu sentiasa daripada akhlak-akhlak mereka itu, mereka sentiasa yata'arradu li'izalatihi, untuk mereka itu masuk untuk membuang segala kemungkaran dengan apa cara pun. Dan mereka itu tidak kisah dengan bahaya yang datang kepada diri mereka. Sebagaimana satu riwayat bahawasanya seorang zahid ni maksudnya seorang ahli zuhud pada zaman Khalifah Marwan bin Hakam. Kan? Jadi ketika itu apabila seorang yang zahid ni, seorang ulama ni, tuan-tuan dan puan-puan, ulama salaf ni, bila dia tengok bahawasanya ada daripada budak-budak, yakni hamba-hamba Marwan bin Hakam ni, dia bawa alat-alat muzik yang mungkar. Kan? Jadi ketika itu dia nak lalu satu tempat, maka ulama salaf ni dia halang. Dia kata, kamu nak buat apa dengan alat muzik yang mungkar ni? Dia kata. Nampak tak? Ulama-ulama dah haramkan kamu nak main juga benda-benda ni, dan kamu nak buat pesta maksiat. Maka dia halang. Maka dia halau tuan-tuan dan puan-puan, hamba-hamba tersebut, sampailah dapat khabar Khalifah Marwan bin Hakam ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila sampai Marwan bin Hakam khabar tersebut, Marwan bin Hakam kata, pergi tangkap ulama tersebut. Pergi tangkap ulama tersebut, maka campakkan dia dalam sangkar singa tuan-tuan dan puan. Sangkar singa. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kata Marwan bin Hakam, biar campak dia, biar dia kena makan. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, bila dia dicampak tuan-tuan dan puan-puan, berlaku satu keajaiban. Ini karamah para ulama tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala bagi kepada wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila masuk saja dalam sangkar tersebut, singa yang kelaparan tersebut itu tunduk, siap menjilat-jilat pipi kepada ulama tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Maka bila esok pagi saja, Marwan bin Hakam ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bangun pagi terus dia teringat. Lelaki yang dia campak, ulama yang dicampak dalam sangkar singa tersebut. Kan? Maka dia kata, ma fa'ala bi zahadina. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang kepada ulama yang dikatakan zuhud sangat tu. Kan? Dia katakan Marwan tersebut, unzuru, lihatlah, tengok ulama tersebut. Hal akalathul asud, apakah singa dah makan dia ke belum? Kan? Maka mereka pun pergi tengok dekat sangkar tersebut, fawajaduha. Apabila mereka melihat ulama tersebut, rupa-rupanya singa tersebut itulah pun menjadi
jinak. Menjadi jinak tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya dia beritahu khabar kepada Khalifah Marwan bin Hakam ni tuan-tuan dan puan-puan. Maka ketika itu Khalifah Marwan bin Hakam kata, oh, orang ni bukan orang biasa-biasa. Lepaskan dia. Maka dilepaskan ulama tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada ulama-ulama yang mereka itu sanggup tuan-tuan dan puan. Walaupun ada kemudaratan datang kepada mereka tuan-tuan dan puan, maka ketika itu mereka cuba juga memberhentikan daripada kemungkaran tersebut dengan tangan mereka tuan-tuan dan puan. Kan? Jadi kata ulama, kalau datang kemudaratan, maka ketika itu dah tak jadi wajib ketika itu. Tetapi ketika itu sunnah saja. Sunnah saja. Jadi kalau kita mengorbankan diri kita untuk sesuatu daripada kemungkaran tersebut itu, kita ubah dia tuan-tuan dan puan, maka besarlah pahala kita dapat tuan-tuan dan puan. Maka kalau kita mati pun dianggap kita mati dalam keadaan mati syahid. Tuan-tuan dan puan, yakni syahid akhirat esok. Kita dibangkitkan di kalangan orang-orang mati syuhada. Kita dianggap sebagai orang yang mati syahid akhirat tuan-tuan dan puan. Jadi kalau kita dapat mengubah dengan tangan kita, kita ubah. Kan? Begitu juga satu riwayat kita tengok macam mana kalau kita nak mengubah sesuatu kemungkaran itu. Satu riwayat tentang sahabat Nabi SAW yang bernama Amruh bin Jamuh. Amruh bin Jamuh ni tuan-tuan dan puan, dia ni orang Madinah. Nabi SAW bila hijrah ke Madinah, tuan-tuan dan puan, Amruh bin Jamuh ni masih lagi dia belum masuk Islam. Tetapi yang dahsyatnya, anak dia 3 orang lelaki dah pun masuk Islam. Anak dia kecil-kecil lagi. Dan anak dia masuk Islam disebabkan berkawan dengan sahabat Nabi SAW yang muda yang bernama Amr bin As. Amr bin As ketika itu remaja tuan-tuan dan puan. Jadi Amr bin Jamuh ni, dia tengok anak dia ni setiap hari petang akan keluar pergi main dengan Amr bin As. Sedangkan Amr bin Jamuh ni adalah orang yang sangat cinta kepada berhala. Dia kalau bangun pagi-pagi tu dia cuci berhala, dia macam-macam lah dia buat, dia make up berhala tersebut, dia cium-cium berhala tersebut, kan? Jadi satu hari tu Amr bin As bila datang rumah Amr bin Jamuh, dia tengok masih ada berhala. Maka kata Amr bin As, marilah kita angkat berhala bapa kamu ni, mari kita angkat dan kita campak dia, keluarkan dia daripada rumah. Kan? Maka anak ketiga-tiganya tuan-tuan dan puan dah pun beriman. Dia memang Amr bin Jamuh pun dah mula risau sebelum tu. Dia pun bertanya kepada isteri dia, mengatakan, wahai isteri, dia kata, kamu tengok anak-anak kita ni bermain dengan Amr bin As. Kamu yakin ke Amr bin As ni, dia ni okey? Sebab aku risau bahawasanya pengaruh Muhammad datang ke Madinah ni dah mempengaruhi orang-orang Madinah dengan begitu cepat. Aku risau sekiranya kalau anak-anak lelaki kita ni dah pun menganut dengan agama Muhammad. Maka kata isteri dia, takkanlah Amr bin As tu nak bawa mereka jumpa Nabi Muhammad. Kan? Sebab Amr bin As pun kecil lagi, budak lagi. Takkanlah dia nak pergi dakwah kepada anak-anak kita. Maka kata Amr bin Jamuh, kalau begitu tak apalah. Ternyata tuan-tuan dan puan-puan, plan Amr bin As dan juga anak-anak Amr bin Jamuh ni tuan-tuan dan puan-puan, dia pun angkatlah berhala. Tatkala Amr bin Jamuh ni sedang tidur, dia angkat berhala tersebut, dia letak kat luar. Keluar daripada rumah. Ini cara dakwah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ubah dengan tangan tuan-tuan dan puan. Jadi subhanallah, esok pagi Amr bin Jamuh bangun-bangun, tengok-tengok berhala tu dah tak ada. Dia kata, siapa yang alih berhala ni? Dia kata kepada isteri, tak tahu. Anak dia pun geleng kepala. Tak tahu, dia kata. Dia pun tengok-tengok, oh berhala kat luar rumah jauh. Dia kata, siapa yang alihkan berhala ni? Tak apalah, dia angkat balik, dia lap-lap, dah kena habuk, dia bawa masuk dalam rumah. Kemudian petang esok datang lagi tuan-tuan dan puan-puan, Amr bin As waktu malam dengan sahabat dia, anak Amr bin Jamuh ni angkat berhala tersebut. Dia tengok, masih ada lagi berhala. Dia pun angkat. Kemudian ketika itulah dia letak berhala-berhala tersebut itu dekat dengan bangkai-bangkai, dekat dengan tempat tong sampah. Maka Amr bin Jamuh bila bangun pagi, dia tengok berhala dia tak ada. Dia pun pergi cari, tengok-tengok tempat semalam tak ada. Ternyata tempat buang sampah. Lagi marah. Sampai kata Amr bin Jamuh, kalau aku tahu siapa yang buat ni, aku penggal kepala dia. Aku penggal kepala dia. Maka kata Amr bin Jamuh, dia pun keluar pedang dia, dia lekatkan dekat berhala tersebut. Wahai Tuhan, dia kata, kamu ni Tuhan. Orang memperlekehkan kamu, meletakkan kamu di tempat yang kotor, kamu tidak lawan.
Cuba sekarang ni aku bagi pedang, kamu lawan dengan mereka. Panjung kepala mereka. Amr bin Jamuh ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi subhanallah, esokan paginya tuan-tuan dan puan sama juga. Amr bin As dengan anak-anaknya pun angkat berhala tersebut. Kali ni lebih dahsyat dia buat. Dia buat apa? Dia letak tempat najis, kemudian dia angkat najis, ditepekkan kepada muka-muka berhala tersebut. Amr bin Jamuh tengok, bangun pagi, tengok tak ada pun berhala kat rumah dia. Akhirnya, terus dia marah dan dia pergilah satu tempat tersebut dan terjumpa tempat pembuangan najis manusia yang dilumurkan najis tersebut di wajah berhala tersebut. Maka ketika itulah Amr bin Jamuh terus memaki hamun kepada berhala tersebut, mengatakan, engkau ni betul-betul bukan Tuhan. Kalau engkau Tuhan, aku dah bagi pedang, nescaya engkau tebas. Kau nescaya kalau orang nak memudaratkan kepada engkau, kau mampu untuk mengelak daripada kemudaratan. Tapi engkau tak mampu untuk mengelak daripada kemudaratan, kau ni betul-betul tak guna punya Tuhan, dia kata. Dia kata macam tu tuan-tuan perempuan. Akhirnya dia pun balik tuan-tuan dalam keadaan hati dihibur. Yang disangka puluhan tahun tuan-tuan perempuan, dia menyembah kepada Tuhan berhala tersebut, ternyata tak ada manfaat sedikit pun tuan-tuan perempuan. Maka ketika itu dia bila nak balik tu, dalam perjalanan dia tengok ada pemuda-pemuda yang sedang berdakwah. Jadi Nabi SAW tuan-tuan dan perempuan apabila pergi Madinah, tengok Nabi SAW punya dakwah ni tuan-tuan dan perempuan, sehingga anak-anak muda pun minat kepada agama. Maka mereka keluar khuruj dakwah tuan-tuan dan perempuan, pergi ke rumah. Maka dia tanya, kamu ni siapa? Maka dia kata, kami ini adalah utusan Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan apakah itu Islam. Maka Amr bin Jamuh pun kata, aku teringin nak belajar Islam, apa yang disampaikan Muhammad. Maka dia pergilah pergi jumpa Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ketika itu dia terus syahadah tuan-tuan dan perempuan. Ini dakwah sahabat-sahabat Nabi SAW masa ketika itu kecil lagi. Begitulah kita kena ambil tuan-tuan dan perempuan, maksudnya bahagian dalam dakwah ni. Kan? Jadi kita mampu ubah dengan tangan, tuan-tuan dan perempuan. Nampak kemungkaran, kita ubah. Kan? Begitu juga mengubah dengan tangan ni tuan-tuan dan perempuan. Anak-anak kita yang kita nampak dia masih belum menutup aurat, masih belum melakukan solat tuan-tuan dan perempuan. Maka kalau kita boleh tahan sesuatu nikmat yang ada pada dia disebabkan dia bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu salah satu daripada mencegah kemungkaran. Kan? Kita rampas handphone dia ke? Boleh. Tak ada kata para ulama, tak ada masalah. Kalau sekiranya dengan handphone tersebut itu melalaikan dia, menjadikan dia itu ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib untuk kita ambil. Nampak tak? Zaman sekarang ni tuan-tuan dan perempuan, anak pijak kepala bapa. Bahaya tuan-tuan dan perempuan. Kan? Ramainya mak bapak itu ambil handphone sampai sanggup lawan mak bapak pergi balai polis, report polis. Kan? Ada macam tu tuan-tuan dan perempuan. Jadi begitulah. Nak katakan kalau kita ada kekuasaan, kita ubah tuan-tuan dan perempuan. Dan maksud kekuasaan di sini juga, siapa-siapa saja yang kita lihat daripada kemungkaran, daripada orang-orang yang mempunyai orang-orang yang menjadi tanggungjawab kita ke atas mereka. Siapa? Yang pertama, kita sebagai seorang suami. Isteri kita tak nak solat tuan-tuan dan perempuan. Isteri kita tak nak pakai tudung. Maka isteri ini tuan-tuan dan perempuan, bila dia tidak melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka isteri tersebut bila disuruh oleh suami, maka kalau dia enggan juga, maka isteri ini dianggap sebagai nusyus. Maka kalau dia nusyus, apa hukum dia? Maka ketika itu kita boleh tahan nafkah pada dia. Tak bagi nafkah kepada dia. Berhenti sekejap. Ini juga di antara cara untuk kita takdib kepada dia. Nampak tak? Jangan kita terus buang. Ada orang tengok isteri dia perangai tak baik, akhlak tak baik, dia buang terus pergi cari yang lain. Jangan. Ada cara-cara Islam mengubah tuan-tuan dan perempuan. Kan? Jadi tahan dulu, tak bagi nafkah dulu. Maka kata ulama, tetapi zaman sekarang kita kena beritahu kepada pihak yang berkuasa. Kan? Kita kena bagi jabatan agama Islam, kita kena buat surat borang. Kalau tidak, kita yang kena. Nampak tak? Kalau isteri itu tuntut tuan-tuan dan perempuan, dia kata kamu tak ada buat tuntutan untuk nusyus. Kan? Maka saya nak tahan isteri ini telah nusyus, maka buat borang, buka borang tuan-tuan dan perempuan, tuntutan untuk memberhentikan sekejap daripada nafkah tersebut. Maka zaman sekarang ni kena buat prosedur macam tu. Kan? Sebab apa? Sebab kena buat macam tu sebab zaman sekarang ni kadang-kadang lelaki tu yang jahat sebenarnya. Isteri tak jahat. Nampak dia senang-senang dia kata isteri dia nusyus tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Isteri dia tak dengar dia cakap buat-buat sekali, tak bagi duit kepada dia, dia kata nusyus. Tak boleh. Maka kena ada bayinah, ada keterangan, bukti-bukti yang menunjukkan isteri dia nusyus. Maka kalau
Jaim Jabatan Agama Islam melihat, oh tengok dia ni ada ciri-ciri nusyus, memang ada bukti-bukti, maka ketika itulah baru dianggap perempuan ni sebagai perempuan yang nusyus, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak? Maka itu kata para ulama, tuan-tuan dan puan, dalam dakwah. Nampak tak? Jadi itu cara dia. Bukan di tangan-tangan kan? Kan? Ada orang, tuan-tuan dan puan, isteri tak betul, dipukulnya isteri dia. Tak boleh. Haram hukum dia. Tak boleh memukul, apatah lagi memukul wajah, menumbuk dan sebagainya. Maka itu tidak diperbolehkan, tuan-tuan. Jadi permulaan dalam menegur isteri yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala itu pertamanya. Iaitu kita menyekat, pertama sekali nasihat kepada dia. Kalau kita boleh nasihat. Tak boleh, itu cara kedua, iaitu menyekat nafkah. Kita menyekat dia, maka ketika itu dia rasa-rasa nak berubah, tengok duit pun dah kering, nak beri barang make up pun dah tak ada, make up pun dah lama tak make up, akhirnya dia pun beringin, apalah bang, mulai hari ni saya boleh pakai tudung. Nampak, itu cara yang Nabi SAW ajarkan dan para ulama ajarkan, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan begitu juga orang-orang yang bertanggungjawab, kita sebagai majikan, kita tengok orang-orang pekerja kita tak melakukan, tak pergi solat Jumaat, wajib untuk kita tegur. Tak boleh kita biarkan. Kan? Kita tengok dia tahu dia tak pergi solat Jumaat. Kita pun tanya, tengok CCTV, pukul 1 lebih, pukul 2 lebih, dia duduk lagi, dia tak pergi. Nampak tak? Maka ketika itu wajib untuk kita ubah dia. Macam mana ubah dia? Sama ada kita cakap dengan dia, tutup kedai ni sekejap, pergi. Dia pergi tak pergi tu dia punya masalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerja kita wajib menegur. Dan majikan yang buka kedai, kemudian dia biarkan pekerja-pekerja dia tak solat Jumaat, dia punya majikan tersebut yang menanggung dosa. Maksudnya dia yang berdosa juga. Yang ni dia berkongsi dosa dengan orang yang tak solat tersebut. Nampak tak? Jadi kalau nampak kemungkaran, ubah. Kalau pekerja-pekerja tak tutup aurat, ubah dia supaya dia tutup aurat. Sama ada dengan macam mana? Sama ada dengan kita kata syarat kamu bekerja di sini, kamu mestilah melakukan sekian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru berkat rezeki kita. Ini kita bekerja, kita jadi bos dan perempuan, kita tak kisah. Nampak tak? Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan dan perempuan, kan? Orang-orang yang datang rumah orang buat kerja. Buat kerja tu kadang-kadang tak berapa berat. Nampak tak? Lalu pekerja-pekerja ni pun time bulan Ramadan, time tu lah dia bantai nasi lemak pagi-pagi. Time tu lah dia bantai teh ais pagi, tuan-tuan dan perempuan. Maka kita pun tengok dia, tak ada apa masalah. Tak apa, dia bekerja. Tak boleh, tuan-tuan dan perempuan. Yang pertama sekali, kita suruh dia dulu untuk berpuasa. Nampak tak? Suruh dia berpuasa. Saya jumpa ada seorang abang ni bagus. Kan? Maka satu ketika tu, saya nampak dia beli air. Saya nampak dia beli air tu. Lepas tu saya pun tanya, abang, beli air awal? Saya cakap itu kan. Saya pun kenal orang rapat dengan saya. Saya cakap, dia kata saya beli awal ni sebab saya tak tahan. Saya tak tahan. Saya tadi dah betul-betul puasa dah ni, dia kata. Tapi tadi saya buat dalam keterikan tu, rasa macam nak pingsan. Maka kalau sampai dah nak pingsan, sampai dah nak memudaratkan diri, itu lain cerita. Nampak tak? Maknanya, kita tengok abang ni, dia kerja kontrak, dia ada usaha untuk berpuasa. Kan? Jadi, ini awal-awal pagi dah bantai teh ais dengan si lemak 1 biji, tuan-tuan perempuan 1 bungkus. Itu bukan tak tahan, tuan-tuan perempuan. Itu tak tahan nak makan. Jadi begitu kita kena ubah dengan kekuasaan yang kita ada ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita syaratkan kepada mereka semampu apa yang mereka boleh lakukan. Dan syariat tidaklah mereka itu orang kata membebankan kita. Sebab kalau kita dalam keadaan musafir, dalam keadaan kita sakit yang memudaratkan kepada kita, maka ketika itu kita boleh berbuka. Tak ada masalah. Kan kata Allah, fa in kana maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kata Allah, sekiranya kalau kamu dalam keadaan sakit, dalam keadaan kamu bermusafir, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaklah kamu ulangi puasa tersebut pada hari-hari yang tertentu. Dah tu sampai tahap dah sakit, sampai dah mudarat, takkan kita tak bagilah juga, tuan-tuan dan perempuan. Jadi begitu, tuan-tuan dan perempuan, dalam kita amar makruf ni, tuan-tuan dan perempuan. Maka itu disebutkan ada kuasa kita ubah. Begitu juga pemimpin, kita ada kuasa kita ubah. Mana-mana konsert yang memang ada bersekongkol dengan LGBT ke, dengan apa ke, kalau kita ada kuasa, kita wajib untuk mengubah.
Kalau tidak, haram dan berdosa kita tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi saya sebutkan ni umum tuan-tuan dan puan. Tak mana, kita tak blame mana-mana. Siapa-siapa yang mempunyai kuasa, nampak satu majlis kemungkaran, nampak daripada satu majlis kemungkaran, wajib untuk dia mencegah tuan-tuan dan puan. Dan para mufti wajib memberi fatwa. Saya puji tuan-tuan dan puan-puan fatwa daripada negeri Pahang. Itu laju dia keluarkan fatwa haram pergi kepada majlis-majlis yang bersekongkol dengan LGBT dan sebagainya. Maka dia keluarkan fatwa-fatwa yang mengharamkan terus. Maka ini tuan-tuan dan puan-puan yang kita mahukan. Ulama-ulama yang berani. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mereka itu mengeluarkan fatwa-fatwa mereka itu untuk menegur ataupun mengubah satu kemungkaran yang akan datang tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitu tuan-tuan dan puan-puan yang dimaksudkan, kita mengubah dengan kekuasaan yang kita ada tuan-tuan dan puan. 7 minit insya-Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok dalam matan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati, kalau seorang itu tidak mampu untuk mengubah dengan kekuasaan yang dia ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bilisanihi, maka hendaklah seorang itu mengubah dengan lisannya. Seperti apa? Seperti dia memerintahkan untuk meninggalkan kemungkaran tersebut, bercakap nasihat kepada orang tersebut. Dan kemudian dia menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Nampak itu caranya tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun wa yatawa'aduhu bi ihdari a'wan sultan, ataupun digunakan kuasa-kuasa kerajaan yang dia ada hari ni. Kan, kalau dia tengok satu kemungkaran, maka dia minta orang-orang kerajaan keluarkan satu akta ke, satu apa ke yang boleh menyebabkan orang-orang melakukan maksiat seperti ini, maka diingkari tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada zaman sekarang ni dengan tulisan, maka kalau kita minta, maka baguslah tuan-tuan dan puan-puan, Jaim baru-baru ni keluarkan. Dia menyanggah salah satu daripada majlis kemungkaran yang berlaku kat Melaka ni. Apa tu dipanggil tu? Satu apa tu? Festival apa tu? Yang baru-baru ni berlaku tu. Kan, ada seorang artis dan seorang yang kontroversi, sangat kontroversi. Kan? Saya tak mau sebut nama tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan pergi search. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, dia buat satu program yang memang ada joget tarian-tarian yang menonjolkan, apa orang kata, mendedahkan aurat. Dan tarian yang tak senonoh tuan-tuan dan puan-puan. Maka Jaim terus keluar surat. Maka ini salah satu kemungkaran yang wajib tuan-tuan dan puan-puan untuk kita minta bersuara. Kan? Sama ada kita buat satu, apa orang panggil, perhimpunan aman secara aman. Kan? Minta izin, pilih satu tempat dengan pihak polis, maka kita nak buat sekini secara aman. Boleh. Itu cara kita menunjukkan ketidakpuas hati apabila seorang itu melakukan kemungkaran di negeri kita, maka kita buat. Itu cara je. Maka kita tak boleh bersenyap tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Jadi itu disebutkan. Ataupun kata ulama, ayadkuruhu billahi wa alim iqabihi. Dan ingatkan dia pada Allah. Kita tengok orang ni buat maksiat, nampak tak? Kita ingatkan dia. Nampak kemungkaran, kita ingatkan dia. Ingat pada Allah. Ingatlah pada Allah. Kan? Ataupun kita ingatkan pada azab Allah Subhanahu wa taala. Bacakan hadis sedikit. Kalau kamu buat perbuatan terkutuk ini, Allah melaknat kamu. Allah buat macam ni kepada kamu. Kamu akan diseksa nanti di yaumul qiyamah, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tengok dalam syarah disebut ma'al layyinin. Mestilah berserta dengan lembut. Dakwah kepada mereka ni tetapi berserta dengan lembut. Jangan kita bila tengok orang buat mungkar, dia kata, ahli neraka. Orang dilaknat oleh Allah. Jangan. Nampak tak? Kita nampak macam tu, kita buat. Kita keluarkan kata-kata kita tegur mereka. Yang zaman sekarang nak mudah tuan-tuan dan puan. Tegur macam mana? Hari ni boleh tegur dengan TikTok. Kita boleh tegur dengan tulisan di Facebook. Kita boleh buat video di TikTok, di Instagram. Kita sampaikan ketidakpuas hati kita. Perbuatan macam ni bercanggah dengan syarak. Maka kita mengajak orang-orang ramai untuk buka mata bahawa perbuatan ini tidak boleh diteruskan. Nampak tak? Majlis-majlis seperti ini tidak boleh diteruskan. Maka kita tunjuk kita punya solidariti. Apa orang panggil? Solidariti. Di kita punya ketidakpuas hati kita. Kan? Maka begitulah kita tunjuk tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita senyap. Zaman sekarang ni ada media-media yang boleh kita sebarkan kata-kata kita. Buat. Nampak tak? Tetapi berserta dengan hikmah, dengan kelembutan. Jangan kita mencaci, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita menghina orang tersebut, kita sentuh sampai mak bapak dia, jangan. Kita nampak dia buat maksiat, aku bukan tak tahu.
Engkau punya bapak kau sekian-sekian ni sama je macam kau. Jangan. Nampak? Kita marah kepada orang tu sampai kepada 7 keturunan kita sebut. Tak boleh. Tuan-tuan dan puan, ataupun kita sebut kabilah dia, tak boleh. Ataupun kita sebut bangsa dia, tak boleh. Nampak tak? Yang buat ni tuan-tuan dan puan hanya setitik nila saja. Nampak? Tapi jangan kita merosakkan seluruh sebelanga tersebut. Kita katakan, ni semua sama. Sampai kita sentuh bab kaum. Tak boleh. Nampak tak? Macam mana kita marah. Kalau ada orang mabuk, tuan-tuan dan puan, dia langgar orang dan sebagainya. Maka kita tegur kemungkaran tersebut, tuan-tuan dan puan. Jangan kita mencecer dia. Mencecer sampai keturunan-keturunan dia, sampai kepada kaum-kaum dia. Tak boleh. Maka itu tidak boleh melampaui sesuatu tersebut, tuan-tuan dan puan. Maka serta lembut, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, kita bila nak berdakwah, ikut dakwah cara Nabi SAW. Satu riwayat tentang Raja Yamamah. Namanya Sumamah bin Uthal Al-Hanafi. Sumamah bin Uthal Al-Hanafi ni seorang Raja Yamamah. Zaman Nabi SAW perintah Nabi SAW di Madinah. Nabi SAW tulis surat kepada raja-raja seluruh negara Arab. Ada Nabi SAW hantar ke Najd. Ada Nabi SAW hantar ke daripada Yamamah. Macam-macam. Ke Yaman pun Nabi SAW hantar. Kan? Maka ada surat yang diterima, ada surat yang mana tak diterima oleh mereka dan mereka berhasrat untuk berperang dengan Nabi SAW. Di antaranya negeri Yamamah. Yang ketika itu Raja Yamamah adalah bernama Allah SWT Muhammad Sumamah bin Uthal, Raja Yamamah tersebut. Jadi bila dapat surat tersebut, dia tak puas hati kerana Rasulullah SAW ajak mereka beriman dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia pun mengatakan kalau begitu kita akan menghancurkan Nabi Muhammad dan seluruh para sahabat-sahabatnya. Maka ada para sahabat-sahabat Nabi SAW yang ditangkap. Yang kata di antara mereka itu umat-umat Islam dan para sahabat Nabi SAW yang pergi ke Yamamah ditangkap lalu dibunuh dengan kejam sekali. Berita ni sampai kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan pada hari ini darah daripada Sumamah bin Uthal dan seluruh daripada rakyat-rakyatnya yang memerangi Islam itu halal, kata Nabi SAW. Jadi satu hari Sumamah bin Uthal ni dia pun pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah dan dia nak melakukan ibadah tawaf. Tuan-tuan dan puan. Dan memang menjadi adat orang-orang jahiliah ni, tuan-tuan dan puan, mereka memang akan pergi ke tawaf. Mereka akan pergi ke Kaabah tersebut, tuan-tuan dan puan, untuk mereka itu menyembah berhala dan sebagainya. Maka Nabi SAW belum membuka kota Mekah lagi ketika itu, masih ada di Madinah. Maka Sumamah bin Uthal ni dia baik dengan orang-orang Mekah. Dialah paling banyak menyumbang kepada musyrikin-musyrikin Mekah ni juga untuk berperang dengan Nabi SAW. Dengan senjata, dengan duit, dengan macam-macam dia buat. Jahat dia, tuan-tuan dan puan. Asalnya lah. Jadi apabila dia pergi ke Mekah, dalam perjalanan nak masuk ke Mekah tersebut, tuan-tuan dan puan, sahabat jumpa lelaki ni. Jadi sahabat-sahabat tangkap Sumamah ni, tuan-tuan dan puan, lalu dia bawa ke Masjid Nabi SAW, tuan-tuan dan puan. Diikat. Sebab diingat ini adalah pengintip Madinah, tuan-tuan dan puan. Mungkin dia nak mengintip ataupun musuh. Maka ketika itu Sumamah diikat, tuan-tuan dan puan, dan Nabi SAW pun datang kepada masjid. Ketika itu Nabi SAW tengok dia diikat dengan biasa saja. Kata Nabi SAW, ikat lelaki ini di pohon pokok di belakang masjid. Kata Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat, kamu tahu tak siapa tu? Para sahabat tak tahu. Sebab para sahabat ni zaman dulu bukan ada TikTok. Zaman dulu bukan ada Instagram. Sultan ni kita kenal. Tak tahu, tuan-tuan dan puan. Sahabat kata tak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itulah Sumamah bin Uthal Al-Hanafi. Dialah yang memerangi Islam. Dialah yang pernah membunuh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa Nabi SAW buat? Kata Nabi SAW, berlaku baik dengan dia. Bagi makan dengan apa yang kamu makan. Beri minum dengan apa kamu beri minum. Maka Nabi SAW pun bila tengok dia dah diikat di masjid, tuan-tuan dan puan, maka ketika itu Nabi SAW pulang ke rumah. Esok pagi Nabi SAW datang. Kata Nabi SAW kepada Sumamah bin Uthal mengatakan, wahai Sumamah, nak tak kamu ini beriman kepada Allah? Dia kata, aku tak nak beriman. Wahai Muhammad, kalau engkau nak bunuh aku, kau bunuhlah aku. Sebab aku pun pernah bunuh sahabat-sahabatmu. Dan sekiranya kalau engkau mahukan harta, aku akan bagikan. Dan sekiranya kalau kau nak ampunkan aku, kau nak lepaskan aku akan berterima kasih, wahai Muhammad. Nabi SAW pun
Tak cakap banyak, Nabi SAW angkat kaki masuk masjid, Nabi SAW solat dengan sahabat. Hari pertama, Sumamah ni tengok Nabi SAW solat dengan sahabat. Bertasbih, mereka salam, mereka berpelukan, mereka bersama-sama dalam melakukan kebajikan, bersedekah. Sumamah tengok je akhlak orang Islam ni, tuan-tuan dan puan. Hari kedua, Nabi SAW datang lagi kepada Sumamah. Sama juga, dia mengatakan, kalau kau nak bunuh, kau bunuhlah aku sebab aku pun bunuh sahabatmu. Kalau kau nak maafkan aku akan berterima kasih. Kalau kamu nak harta, aku akan bagi kau harta. Nabi SAW pun masuk dalam masjid. Hari ketiga, tuan-tuan dan perempuan, bila datang kepada Nabi SAW, bila Nabi SAW datang kepada dia, maka ketika itu, tuan-tuan dan perempuan, Nabi SAW kata, kamu nak beriman kepada Allah? Kata Sumamah, sama juga, tuan-tuan dan perempuan. Maka ketika itu, tuan-tuan dan perempuan, Nabi SAW kata kepada sahabat, lepaskan ikatan dia ni. Lepaskan ikatan Sumamah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, takkan nak lepaskan dia macam tu saja, ya Rasulullah? Lepaskan dia saja. Nampak tak? Kata Nabi SAW, boleh jadi kalau dia balik nanti, dia akan berfikir. Nabi SAW kasyaf. Nabi SAW dah tahu dah apa yang akan terjadi kepada Sumamah ni, tuan-tuan dan perempuan. Maka tuan-tuan dan perempuan, Sumamah tersebut, tuan-tuan dan perempuan, dia baru nak balik ke rumah, dia pun patah balik ke masjid. Dia patah balik ke masjid, ketika itu dia datang kepada Nabi SAW, dia salam dan peluk Nabi SAW, dia katakan, aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan kecuali Allah, engkau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan perempuan. Ya Rasulullah, dia kata dahulu tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali Madinah. Ini yang paling aku benci negeri ini. Dan dulu tidak ada wajah yang paling aku benci kecuali engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekarang ini negeri yang paling aku cintai melebihi daripada negara aku adalah Madinah. Dan orang yang paling aku cintai lebih daripada segala-galanya adalah wajah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan perempuan. Lalu dia pun balik, tuan-tuan dan perempuan, dihantar oleh sahabat Nabi SAW ke Yamamah. Dia pun dakwah, masuk semua kebanyakan orang-orang rakyat jelata Yamamah ni masuk Islam, tuan-tuan dan perempuan. Masuk Islam, dan ketika itu, tuan-tuan dan perempuan, dia datang ke Madinah balik kepada Rasulullah SAW, minta izin. Ya Rasulullah, aku nak pergi ke kota Mekah, aku nak beritahu kepada pembesar-pembesar kota Mekah, bahawasanya pada hari ini aku nak putuskan segala bantuan-bantuan, dan aku akan putuskan bekalan-bekalan bur, iaitu gandum-gandum yang hasil negeri aku ni sangat kaya, aku akan putuskan, aku tak akan bagi dah. Rasulullah SAW bagi izin. Kata Nabi SAW, silakan. Kalau kamu nak buat macam tu, itu cara dakwah kamu, silakan. Maka ketika itu dia datang ke kota Mekah, dia putuskan silaturahim dengan orang-orang kafir, musyrikin Mekah. Perempuan. Sampai satu tahap, Mekah punya ekonomi jatuh, tuan-tuan dan perempuan. Sampai, tuan-tuan dan perempuan, pembesar musyrikin ni, mereka mesyuarat. Mereka kata, marilah kita pergi jumpa kepada Nabi Muhammad tu. Kepada Muhammad tu. Kita minta balik supaya Raja Yamamah ni, Sumamah bin Utsal ni, hantar balik makanan-makanan. Kita tidak mati kita. Anak-anak kita semua mati. Tak ada apa dah nak makan. Kan? Ekonomi makin teruk. Maka ketika itu, tuan-tuan dan perempuan, dia buat surat hantar pada Nabi SAW. Nabi SAW baca surat, tuan-tuan, daripada utusan kaum musyrikin Mekah. Nabi SAW panggil Sumamah bin Utsal. Nabi SAW panggil Sumamah bin Utsal, datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, wahai Sumamah, aku kasihankan penduduk Mekah sana. Di sana ada anak-anak kecil yang tak berdosa. Ada orang-orang tu yang tak berdosa. Maka engkau ampunkan mereka. Aku izinkan kepada mereka, engkau berikan kepada mereka balik gandum-gandum, makanan-makanan, ekonomi kamu sambungkan balik. Apa mereka nak beli, mereka beli. Maka ketika itulah Sumamah terus pun dia pun berbaikkan balik hubungan dengan puak-puak musyrikin Mekah, tuan-tuan dan perempuan. Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang benci Nabi, caci Nabi SAW, tapi Nabi SAW buat baik juga. Kan? Jadi begitulah dakwah Nabi SAW. Akhirnya, tuan-tuan dan perempuan, satu negeri masuk Islam. Sebab apa? Dengan percakapan-percakapan yang baik. Kan? Jadi, bila kita nak menegur orang, kita nak berdakwah kepada seorang, maka kita bercakaplah dengan lembut-lembut, tuan-tuan dan perempuan. Kan? Jadi, begitulah. Bila kita nak tegur, kita nak mengubah satu tu dengan lisan kita, tuan-tuan dan perempuan, kita ubah mereka dengan lisan-lisan yang baik. Allah Ta'ala mewahyukan Nabi Harun dan juga Nabi Musa AS untuk berdakwah kepada Firaun. Kan? Allah Ta'ala kata, faqula lahu qawlan layyinan. Kan? Katakanlah kamu, wahai Nabi Harun dan juga Nabi Musa, berdakwah kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Dengan perkataan yang lembut. Siapa Firaun ni? Orang yang mengaku Tuhan. Siapa Firaun ni? Orang yang banyak bunuh umat Islam.
Orang yang memerangi Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah Ta'ala suruh berdakwah dalam lembut juga. Apatah lagi kalau kita tengok pak haji yang salah adab sikit. Jangan kita tegur. Jangan kita tegur, kita benci dia, kita dakwah dia dengan cara kasar. Jadi kita menjauhkan orang ni yang nak datang masjid, akhirnya tak datang masjid. Nampak tak? Budak-budak muda yang mana masih perangai kadang-kadang okey. Tak apa. Kita tegur cara berhikmah tuan-tuan dan perempuan. Jadi itulah disebutkan dalam hadis ni tuan-tuan dan perempuan, menegur dengan kata-kata tuan-tuan dan perempuan dengan lembut tuan-tuan dan perempuan. Jadi itulah disebutkan. Apatah lagi kalau orang-orang yang tidak mengetahui, orang itu jahil, maka kita berbaik-baik dengan mereka, dengan kita katakan perkataan yang baik-baik. Dan saya tutup satu kisah tentang Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Imam Ma'ruf Al-Qarhi ini di antara ulama yang berdakwah dengan kelembutan sekali, dengan hati. Dakwah bil qulub, dakwah dengan hati tuan-tuan dan perempuan. Satu ketika Ma'ruf Al-Qarhi itu dia datang satu tempat, maka datanglah satu daripada kumpulan-kumpulan gangster. Anak-anak muda yang mereka itu sedang minum arak. Mereka pun minum arak tuan-tuan dan perempuan, mabuk-mabuk, kacau budak-budak perempuan, kacau orang tua tuan-tuan dan perempuan, buat kacau-kacau, bising-bising. Maka datang seorang kepada Imam Ma'ruf Al-Qarhi yang dia tahu Imam Ma'ruf Al-Qarhi ni di antara ulama yang mustajab doanya. Lalu dia mengatakan, ala tad'u lahum. Boleh tak, wahai Imam Ma'ruf Al-Qarhi, kamu doakan supaya Allah hancurkan mereka ni. Supaya Allah Ta'ala jadikan mereka ni hancur semua belaka. Kan? Maka Imam Ma'ruf Al-Qarhi pun bila dengar permintaan daripada seorang tu, mungkin orang tu orang masjid, orang baik tuan-tuan dan perempuan. Jadi dia pun, tapi tak ada ilmu, maka dia kata doa keburukan. Maka Imam Ma'ruf Al-Qarhi pun dia berdoa. Dia angkat tangan dan mengatakan, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana kamu menggembirakan mereka sekarang ni di dunia, maka kau gembirakanlah mereka di akhirat esok. Gembirakan mereka ke akhirat esok. Kan? Maka lelaki tersebut menyanggah Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, wahai Imam, aku suruh kau doa supaya mereka ni dimusnahkan. Kenapa kau doa supaya mereka dapat gembira pula? Ada ke akhirat? Kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi, tidaklah seorang itu akan bergembira di akhirat kecuali kalau di dunia ini dia sudah pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Lepas dia doa tak beberapa saat, tuan-tuan, beberapa minit, ketika itu tuan-tuan perempuan tiba-tiba datang lelaki dan perempuan ramai-ramai. Tengok, Imam Ma'ruf Al-Qarhi datang. Begitu juga geng-geng yang gangster yang tadi minum arak tersebut, tuan-tuan, kacau orang. Mereka datang beramai-ramai. Terus mereka itu menjadi anak murid dan juga orang yang baik-baik, tuan-tuan dan perempuan. Ini dakwah para ulama, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau kita nak berdakwah pada orang, cakaplah dengan perkataan-perkataan yang baik-baik. InsyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nanti insyaAllah kita akan sambung lagi dalam hadis ini, tuan-tuan dan perempuan, iaitu fa'illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful imani. Kata Nabi SAW, sekiranya kalau kamu tidak mampu, maka dengan lisan kamu, dakwah dengan lisan kamu, cegah dengan lisan kamu, maka hendaklah kamu iaitu mencegah dengan hati kamu. Kata Nabi SAW, demikian itu adalah selemah-lemah iman. InsyaAllah kita akan syarahkan sedikit pada minggu depan. Nanti kemudian pada minggu yang akan datang, kita akan masuk pada hadis nanti. Kemudian kita masuk hadis yang baru. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah sebarkan dakwah-dakwah para ulama, para tuan guru, para asatizah kita. Allah Ta'ala berikan hidayah mereka yang jauh dengan Allah, jauh dengan masjid. Allah dekatkan mereka dengan masjid. Allah Ta'ala berikan hidayah mereka yang belum Islam, masuk Islam. InsyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.